Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah yang berbahagia, pengurusi surau Timbalan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisannya tuan kuasa, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita para jemaah pada malam ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Saya mengucapkan selamat tahun baru hijrah yang ke 1442, ya, 1442, di mana ya, imbas kembali sudah 1442 tahun Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah. Nabi kata ya, ma atbiyaki min baladi wa ahabbaki ilayya minka walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Nabi kata, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya Mekah ini, dan alangkah cintanya aku kepadamu. Kalaulah tidak kerana kaum aku menghalau, mengeluarkan aku daripada kamu, nescaya aku akan tetap tinggal di bumimu Mekah. Kata Nabi ya tuan ni. Tapi itulah apa tu hijrah ni, dia pengorbanan kan, pengorbanan. Jadi kita kena ingat kembalilah ya, peristiwa itu yang penting ini, dan kita setiap tahun akan sambut Ma'al Hijrah awal Muharram. Saya ucapkan kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun baru hijrah ni kamu dalam kebaikan. Kullu amin nahnu wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kamu, kamu dalam kebaikan, bi khair wa barakatin, dalam keberkatan, wa sihatin wa afiatin wa saadatin. Semoga dalam kesihatan, sihat wal afiat, dalam keberkatan, dalam saadah, dalam saadah, dalam kebahagiaan, setiap tahun. Ucapanlah tahun baru kan, tahun baru. Dan semoga kita termasuk yang disebut-sebut tentang hijrah ni. Muhajirin, Ansar disebut-sebut dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak berhijrah masa itu, semoga kita termasuk hijrah yang dimaksudkan dengan sekarang ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Semoga kita termasuk orang hijrah ni tuan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, semoga kita termasuk orang yang berhijrah ni. Orang yang berjihad ke jalan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tu maha Maha pemberi rahmat, Maha pengampun.
Maksudnya Allah itu Maha Pengampun, Maha bagi rahmat pada kita. Rahmat tu rahmat sampai ke akhirat syurga. Semoga kita termasuk orang hijrah yang masuk syurga tu. Masuk tak masuk wallahu a'lam, semoga kita masuk, kita usaha supaya masuk, tuan-tuan. Wallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah, mendapat sebesar-besar kedudukan di sisi Allah Taala. Tafsirnya syurga. Masuk orang hijrah, tuan. Nak hijrah ke dalam ni, tuan, kan? Semoga kita termasuk yang disebut oleh Al-Quran itu, walaupun kita berada di zaman sekarang ni, kan. Mukadimah sikit, tuan, ni mukadimah dengan hijrah. Kita akan masuk tajuk sekejap lagi. Semoga kita termasuk yang Nabi sebut al-muhajir. Orang-orang yang hijrah ini, dia meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berhijrah ni adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manaha anhu. Itu nama hijrah. Dan semoga kita ni termasuk orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dengan larangan dengan mata, larangan dengan telinga, larangan dengan lidah, larangan dengan perut, larangan dengan kemaluan, larangan dengan tangan, larangan dengan kaki. Masuk tak, tuan-tuan? InsyaAllah, mulut apa jaga sikit, kan? Tuan-tuan. Jadi saya taklah panjang sangat, cuma nak ambil semangat hijrah di awal-awal hijrah ni. Sekarang ni hari kita dah masuk 1 Zulhijjah baru, kan? Esok 2 Zulhijjah. Ingat lagi lah mula-mula ni. Kalau lama-lama tak ingat, kan? Kalau lama-lama dah 5, 6, 7 dah tak ingat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Semoga kita termasuk orang yang berhijrah, orang yang berubah kepada baik, kan? Saya nak ambil satu je, tuan-tuan. Tak nak banyak-banyak. Nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Dalam lirik nasyid yang bersemarak ke udara dalam awal-awal hijrah ni, awal Muharram ni, ada menyebut tu di awal tu, 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini saya nak respon sikit. 1 Muharram hari ini detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Betul. Perpindahan Nabi dan umat Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah bukan 1 Muharram. Nak betulkan fakta sikit. Dia pun sebut perkiraan yang perpindahan tu mungkin selepas itulah. Perpindahan Nabi ni 27 daripada satu kitab fiqh sirah yang ditulis oleh Ramadan Al-Muti, 27 Safar. Nabi malam Jumaat keluar dari rumah dia dengan pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, pergi gusur 3 malam. Hari Isnin, malam Isnin mereka bergerak ke arah Madinah, tapi menuju ke Yaman dulu, kan? Ni peristiwa ni 1442 tahun dahulu, kan? Sampai di Quba, di Quba tu Nabi berhenti kat situ, tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat Nabi sembahyang Jumaat kat situ, petang Jumaat tu Nabi ke Madinah, kan? Lebih kurang 14 hari lah, antara 12 hari 14 hari. Jadi yang saya kata tadi nak ambil satu tu, tuan-tuan, dia kata hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Betul. Persaudaraan yang hebat dipaparkan dalam sejarah Islam ialah persaudaraan seagama, satu akidah, percaya kepada Allah dan Rasulnya, pada agama Islam, ialah di antara Muhajirin dan Ansar.
Mereka ni berkorban harta benda, berkorban meninggalkan rumah tangga, meninggalkan harta benda di Mekah. Kemudian Ansar pula berkorban memberi rumah tumpangan, berkorban sama-sama, harta dikongsi bersama, kampung dikongsi bersama. Dulu tu susah tu kan. Kalau kita ingat sejarah kecil-kecil dulu, saya lah tuan-tuan mungkin muda sikit kot. Orang kampung ni tak boleh kahwin orang kampung ni. Dia kuat, semangat kampung tu kuat. Tak boleh kacau-kacau orang kampung sebelah tu. Perkauman kampung tu. Tapi padahal Islam dah tunjuk tu, bukan lagi kampung, negeri. Pergi ke Madinah tu, persaudaraan yang hebat dalam sejarah kan. Tapi sekarang ni tuan-tuan kan, Allah Akbar, sedih lah. Persaudaraan tu agak tercela lah kan, tercela. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Janganlah kamu benci-membenci, janganlah kamu dengki-mendengki, janganlah kamu ni pulau-memulau. Kerana kita ni kuat sangat ta'assub ataupun semangat kumpulan tu, kumpulan pahaman pahaman politik lah tu terang, sampai tak ada lagi yang Nabi sebut la tahasadu, dengki, la tabaghadu, jangan benci-benci, benci. Allah, mana hijrah ni, mana persaudaraan ni kan. Jangan kamu benci-benci, jangan kamu dengki, jangan kamu pulau kan. Nak menang aja, serang menyerang, cerca mencerca, kata mengata, semangat, neraca Islam tu sebagai neraca dah tak ada. Neracanya kumpulan masing-masing. Tak sungguh ni lah, kita nak masuk hijrah macam mana ni, macam ni. Kalau asyik bertelingkah, asyik bergaduh kan, mana perpaduan Islam ni, mana ukhuwah Islamiah, mana hijrah, mana semangat hijrah kan. Mana semangat, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Mana ada kan. Dah lah, maknanya saya menyuarakan lah, bukanlah makna parah sangat. Kalau tuan yang bagus lah kan. Tapi dalam negara kita ni sekarang ni berkecamuk gitu dah kan. Jadi kita ginilah, pegang pada neraca Islam, yang benar-benar, yang salah-salah kan. Jangan kita pegang pada neraca kumpulan kan tuan-tuan. Itulah yang saya nak sentuh sikit mengenai hijrah. Semoga kita ni tadi, jangan kamu benci-benci, jangan kamu dengki-mendengki, jangan kamu pulau-memulau. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu ni hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara, kasih sayang, mana rahmah. Cerca mencerca, kata mengata, mana ada rahmah, mana kasih sayang lagi kan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahilu li muslim an yahjur akhahu fauqa salasin. Dan tidak halal bagi seorang itu tidak bertegur sapa, meninggalkan saudara dia, putus silaturahim lebih daripada 3 hari. Tuan. Semoga kita kembali harmoni tuan. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, ukhuwah tetap ukhuwah kan. Ijtihadi tetap ijtihadi. Ukhuwah tetap ukhuwah. Jangan sampai berkomplot, sampai serang menyerang, sampai hilang kasih sayang Islam. Ukhuwah Islam hilang tuan-tuan. Semogalah kita termasuk orang-orang yang berhijrah tuan-tuan. Jadi kita pindah pada tajuk kita Asma Husna malam ni, sampai tajuk Al-Afu. Al-Qawakab Al-Afu ni tak susah tuan. Nama Allah yang ni tak susah sebab kita selalu sebut kan. Tapi yang sebut tu Bilal lah biasanya kan, bulan puasa. Aisyah tanya Nabi apa doa malam itu Qadar. Kalau maknanya nak amal tiap malam lah di bulan puasa kan, apa doa dia.
Nabi kata, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Asal ni seorang, tapi kita berjamaah lah kan. Tambah lagi wa awalidina wa anjamil muslimin muslimat kan. Jadi tuan, Allahumma innaka afuwun. Afuwun kalau jangan, kalau dengan tanwin, kalau tak tanwin afuwu, kalau wakaf afu. Macam tu. Afu. Payah juga nak sebut afu gitu kan. Sampai terangkat kepala. Afuwun. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bahasa Melayu dah. Maaf. Pengalaman saya tuan-tuan, orang yang suka minta maaf ni orang bangsa Brunei, bangsa Kedayan, bangsa Limbang. Saya duduk sana dulu. Nak cakap sikit, minta maaf, minta maaf. Bukan maaf dah, maaf, minta maaf. Minta maaf. Bagus juga minta maaf. Tapi ikhlaslah minta maaf tu kan. Sesungguhnya Allah mainkan afuwun karim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Yang Maha Mulia, Karim. Tuhibbul afwa. Engkau ni suka bagi pengampunan. Sungguh ni kita nak belajar ni. Allah suka bagi pengampunan. Afwa, fa'fu anna. Fa'fu anni lah asalnya. Maka ampunkanlah kami. InsyaAllah Tuhan ampunkan tuan. Sebab Allah memang sikap afu pun tuan-tuan. Sebelum ni kita baca muntaqim kan, bagi balasan. Kalau dah teruk sangat, dah tak dengar, kena bagi balasan juga. Kan? Untuk keadilan. Untuk keadilan sebagai makna sifat Allah Maha Adil. Al-adlu al-latif al-khabir. Kan? Jadi, Allah ni afu yang Maha Pemaaf. Kan? Dari segi bahasa dia, daripada perkataan afa, payah juga nak cari perkataan apa tuan. Saya rujuk kamus tuan. Akhirnya jumpa satu kamus yang orang Melayu tulis tapi rujukan dia Arab. Jumpa asal dia afa, ain fa alif. Makna dia tuan, afa ni saya ingat ke mana ampun. Rupanya maknanya afa yafu afwan. Maknanya hilang, lenyap. Hilang, lenyap. Apa maksud tuan? Allah ampun semua sekali. Allah ampun kita ni semua sekali. Tak ada langsung dosa. Kalau dapat ni. Ini kalau kita amalkan, kita nak minta ampun. Ya afu, ya afu, ya afu, ya afu. InsyaAllah kita akan diampunkan oleh Allah. Kita amalkan hari-hari ya afu, ya afu, ya afu, ya afu. Kalau nak sebut secara wakaf ya afu, ya afu, ya afu, ya afu. Sebab ni memang ialah Asmaul Husna ni itulah guna dia. Kita amal dalam kehidupan kita ada khasiat dia, ada manfaat dia. Maknanya lenyap. Kalau kita baca dalam Rabbi pilih kan, Rabbi pilih warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. InsyaAllah tuan tahulah makna. Kita dah semayang berpuluh-puluh tahun, berapa je tu, bukan banyak sangat pun. Allahumma pilih, Allah Rabbi pilih Tuhanku, ampun juga kan. Ampunkan aku, warhamni, rahmatlah aku, kesianlah aku, wajburni, jabar, sempurnakanlah kekurangan aku. Dia orang tampung, jabar ni tampung yang kurang-kurang tu, sempurnalah kekurangan, wajburni. Sebab kita ni tak sempurna manusia tuan. Baik, ada kurang. Betul bacaan dia semua. Makhraj betul. Dia belajar bagus. Ada benda yang dia tak boleh sebut. Kadang dia baca kuat je, dia tekan je, itu jadi ha. Tu wajibuni, warfa'ni, angkat kerjaku. Warzuqni, warfa'ni warzuqni, kurniakanlah rezeki padaku. Wahdini, bagi petunjuk padaku. Wa'afini, sihatkan aku.
Wa'fu anni kenapa ada pula? Tadi ada Rabbi pilih. Wa'fu anni tu lagi kuat daripada Ghafur. Ghafur tu sifat Allah Maha Pengampun. Tapi ikut makna dia ni kan. Makna dia tadi apa tadi ni lenyap habis. Wa'fu anni tu ampun semua sekali. Dan Rabbi pilih tu. Kita ada baca dah kan dalam amalan kita, dalam solat kita. Jadi bermakna dari segi istilah dia yang suka mengampunkan kan. Ini daripada kamus saya ambil tuan-tuan ni, daripada Mu'jam, lupa pula nama Mu'jam tu, tapi dia lengkap. Saya tak cari dalam online, cari dalam tu tak jumpa. Cari dalam kamus tu jumpa. Jadi tuan-tuan tak payah carilah, sebab saya dah cari tuan-tuan ni. Maknanya Allah ni Maha Pemaaf, Maha Pemaaf. Dalam beberapa rujukan saya, di antaranya ada kitab yang menakrifkan Maha Pemaaf. Makna samalah, Maha Pemaaf, melebur kesalahan orang yang suka kembali dan minta maaf kepadanya. Ini pada buku kitab Akidah Islam, tuan-tuan. Allah ni suka melebur kesalahan, tuan-tuan. Tapi apa yang bagi tahu tuan? Syaratnya kita minta lah. Ya diam je. Dia kena minta. Sampai satu masa, kenapa dosa saya tak terampun, orang tak terampun? Yang kamu tak minta. Kenapa saya tak dapat baja ni? Kenapa saya dapat tong sampah? Tong sampah saya baru tahu rupanya majlis ada tong sampah, tuan-tuan ni. Melalui inilah, melalui ketua lah kan. Ada tu. Kenapa kamu dapat, aku tak dapat, tak ada. Dia terhad. Kamu minta lah. Kan, minta. Allah ni tak terhad, tapi hambanya yang mengadu padanya lah dia utamakan. Tuan kan minta. Man ya'mal su'an au yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang buat salah, yang menzalimi diri sendiri. Buat apa zalim diri sendiri? Dia buat dosa atas dunia ni, buat salah itu inilah, durhaka pada Allah, zalim diri sendiri. Sebab apa? Kat akhirat dia tanggung. Ya ayyuhan nas, innama bagyukum ala anfusikum. Wahai manusia, yang kamu degil sangat ni, langgar hukum Allah ni, Allah dah selamatkan kamu degil lagi. Kamu tanggung sendiri. Ala anfusikum, yang kamu degil ni kamu tanggung sendiri kat akhirat. Sekarang bolehlah kamu bebas. Tak sedar dunia ni sementara. Mata'ul hayatid dunya. Kenikmatan dunia tu hanya sementara je. Nak hidup berapa tahun lagi? Umur dah 50, 60, 70. Nak hidup 20 tahun lagi? Wallahu alam, tak hisap dosa. Tapi rakus kan, tuan-tuan. Mata'ul hayatid dunya, sekejap je nikmat dunia tu. Summa ilaina marji'ukum, kemudian kepada kami kamu akan kembali. Kamu akan kembali dekat mati. Kullu man alaiha fan, dunia ni semuanya akan binasa. Yang tak binasa Allah je, semua binasa. Malaikat yang cabut nyawa tu pun binasa juga. Falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kami akan khabarkan kepada kamu satu persatu apa yang kamu lakukan atas dunia. Apa mata kamu buat, apa telinga kamu buat, apa lidah kamu buat, apa tangan kamu buat, apa kaki kamu buat, apa perut kamu buat, apa kemana kamu buat, akan dikhabarkan satu persatu di hari hisab nanti, tuan-tuan kan. Jadi ada lagi takrif, saya ambil satu lagi. Yang Maha Memaafkan, sama je lah, iaitu memaafkan kesalahan mereka yang kembali bertaubat. Dan bertaubatlah, tuan-tuan kan. Sebab tu Nabi sendiri bertaubat 100 kali sehari. Tubu ila Allah, Nabi kata, kamu bertaubatlah kepada Allah. Kamu bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilahi fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah istighfar 100 kali sehari. Kita ni cukup tak cukup, tuan-tuan, 100 kali? Tak taubat tu Nabi 100. Nabi tak ada dosa. Nabi dijamin syurga dah.
Dia nak senang senang boleh dah, tapi dia bertaubat juga. Istighfar kita banyak dosa ni tak cukup 100 pula. Jadi jangan kurang 100 tuan-tuan ya. Nak dapat afuun tadi kan, dapat afuun tadi. Baik tuan-tuan. Jadi satu lagi ta'arif, dia yang mengampunkan setiap yang memohon ampun. Tengok tuan ya. Yang bertaubat secara ikhlas, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan dosa sebelum ini. Ya Allah. Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, tuan-tuan kan. Itu kita biar Asmaul Husna tu bermain-main di kepala kita, di jiwa kita tuan-tuan. Barulah meresap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mana taubatlah, taubat. Sampai jadi orang baru kan. Jadi orang baru. Contohnya kalau orang tu dia sakit kan. Sakit. Sakit ni kan illa kaffara biha min khatayahu. Sakit ni kecil ke besar ke, lagi besar lagi banyak, lagi kecil pun dapat kafarah dosa kan. Dia sakit lama, Allah bagi sembuh dia. Tapi dia makna masa sakit tu dia redha lah. Sabar, redha, insaf. Bila dia insaf, dia dah baik balik tu, kalau Allah bertakdir baik, dia seolah-olah budak yang baru lahir habis dosa tuan. Allah ni Maha Pengampun, Afuun tuan-tuan. Afuun. Innallaha la'afuun ghafur. Innallaha la'afuun wa ghafur. Allah ni Maha pengampun dan Maha pemaaf dan Maha Pengampun. Tu ayat Quran dalilnya ya tuan-tuan. Di tuan-tuan tadi yang saya sebut tadi tentang makna tu, makna tuan ya. Sekarang kita pergi pada huraian dia tuan-tuan, pergi pada huraian dia. Dalam bukunya The Name and the Name nak baca bahasa Inggeris ni. Kalau ada D tu ada berangin sikit. The Name nama and the Name kan, buku karangan ni lah Syekh apa tu Tausun Bayrak ni Barakah lah Al-Jarahi, yang tempat dia menjelaskan nama Allah ini seperti berikut. Allah adalah yang Maha Pemaaf dan menghapuskan dosa. Dah dengar tadi tuan-tuan ya. Al-Afu adalah lawan kata Al-Muntaqim. Muntaqim kita belajar yang lepas kan. Allah ni ampun dulu, tapi kalau ada degil sangat apa, muntaqimlah tsunami, muntaqimlah COVID-19, muntaqimlah ibu taufan, muntaqimlah akhirat nanti. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kamu rasalah azab yang kecil di dunia ni. Kecil punya COVID-19 ya tuan. Kita dah pakai mask semua ni. Minta maaf ni kita saya nak selesa sikit cakap supaya jelas suara kan. Tapi jarak jauh tak apalah ya. Ada orang tak nak pakai. Dia buat selamba berapa kali saya suruh barulah pakai. Tak boleh kita main-main. Kita kata tak ada dalam Quran lah apalah, astagfirullah. Kan untuk kebaikan, menjaga diri dan menjaga orang lain. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Masyru' lah tu, hukum syarak lah. Kita jaga kesihatan diri kita, kita tak merokok, kita jaga jangan kita pergi duduk tengah jalan raya dengan sibuk tu. Kan? Oh takdir kan kena usaha. Kan? Dia tak boleh kita macam bunuh diri tu. Kan? Di Islam ni dia kena usaha. Kena usaha, jangan mencampak di lembah kebinasaan. Kan? Ni dah memang kita ada yang menjaga kita ni, penjaga ni kena
KKM jaga, dah ikut dah. Kan, boleh pahala. InsyaAllah. InsyaAllah maknanya janji Allah lah boleh pahala tu. Kan. Jadi tuan-tuan, muntaqim tu kalau dah degil sangat, Allah tu muntaqim. Allah memberi balasan. Kan. Artinya hampir sama dengan erti Al-Ghafur, iaitu yang Maha Pengampun. Ghafur ni, Ghafur Maha Pengampun, Ghafara, Ghafur Allah yang Maha Pengampun. Yang hanya dalam kata ini maknanya lebih intensif. Akar kata Ghafar bererti menghapuskan dosa, sementara akar kata afu bererti melebur dosa dan menghilangkan sama sekali. Kan saya baca dari makna tadi. Saya tengok makna apa? Kita tengok makna ya, lenyap, hilang. Ya. Jadi kalau Ghafara ampun je. Ini lenyap semua, hilang semua sekali dosa kita. Tuan. Kan? Insya-Allah tuan, kita jangan takut. Kita orang Islam jangan takut, ampun. Ya. Tapi yalah ikut syaratlah, mintalah, bertaubatlah. Ya. Taubatlah. Istighfar 100 kali, istighfar 3 kali lepas sembahyang. Kelebihan istighfar ni banyaklah tuan kan. Allah suka memaafkan dan mengampunkan dosa. Dia tidak menghukum orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang melakukan maksiat dengan segera. Kita ni ada buat dosa tak tuan-tuan? Mata kita buat dosa tak? Alhamdulillah tak adalah. Tiba-tiba mata kita kelabu, Allah bagi balasan muntaqim. Dia tak cepat Allah ni, sebab Allah ni maafu. Kita buat pahala. Malam ni nak dengar kuliah Ustaz Ghazali Harun tentang Asma Husna. Semoga ada manfaat. Boleh pahala dah. Tak padam lah tuan. Tak padam. Tak datang, tak padam. Allahu Akbar. Allah ni Maha Pemurah. Kan? Niat ni pun tak boleh buat-buat kan. Tu yang boleh pahala tu. Bila buat, pahala lagi. Tapi bila kita buat dosa, malaikat nak tulis. Malaikat pencatat nak tulis. Ketua dia kata nanti dulu. Takut dia ada taubat ke istighfar. Tunggu. Istighfar. Tak ada. Tunggu. Lepas tu, isyak. Nak tidur tak istighfar lagi. Kalau tidur istighfar okey lagi. Tuan-tuan baca tak istighfar tuan? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur. Sebelum tidur tu banyak baca akhir surah Al-Baqarah, baca 3 kul, baca ayat kursi, baca surah Al-Mulk sebelum tidur tu. Banyak ya ustaz. Gila banyak. Dah buat yang mana satu? Jangan tak buat langsung, banyak-banyak tak buat langsung. Kata Patah Harap, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. 3 ku pun tak apa dah. 3 ku, bismillah, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil nas. Kemudian tiup. Tiup kuat sikit tuan-tuan supaya dia keluar. Sapu seluruh badan. Buat 3 kali. Barulah tak mengigau bukan-bukan. Tak mengigau bukan-bukan. Jadi tuan-tuan, jadi bila minta ampun tak payah ditulis tuan-tuan. Tak payah ditulis malaikat tadi. Tu Allah ni afuun tuan-tuan. Kan? Allah menerima pengakuan mereka atas dosa mereka sebagai taubat dan Dia menghapuskan dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah tidak menghukum mereka, malah memberikan kurnia pada mereka. Kita beristighfar, kita bertaubat, Allah hapus dosa tuan kan. Janji Allah ni tuan, janji Allah. Janji Allah. Saya kena jangan masa tuan. Sebabnya ada berita gembira, ada berita peringatan. Ni sekarang ni gembira lagi kan. Dia oleh kerana masa kita ada dalam 2-3 minit lagi, saya ringkaskanlah. Tuan-tuan baca sendiri tu, sebab tu saya bagi ni. Saya besarkan ni tuan, ni besar dia punya form ni. Jadi kalau kita dengar cerita, dia kata amaran Allah api neraka apa semua kan. Tapi bila kita usaha, insya-Allah
Allah ni Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, Maha Afuun, tuan ya. Kemudian ya, dia kata kurniaan Allah di dunia yang fana ini tidak bernilai apa-apa jika dibandingkan dengan kurnia yang menjanjikan syurga. Kejayaan yang hakiki, kejayaan yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah. Siapa dijauhkan dari neraka, masuk syurga, dia lah yang berjaya. Kan? Berjaya wa ulaika humul faizun. Banyak faizun, muflihun. Maksudnya ialah berjaya masuk syurga, tuan. Apalah dunia ni sangat, kan? Tadi saya sebut, rasalah azab di dunia yang kecil, dunal azab akbari, sebelum datangnya azab besar di akhirat, la'an lahum yarji'un, semoga mereka kembali. Kamu dah kena ujian COVID-19, kamu ujian tsunami, kamu ujian itu taufan, kamu ujian sakit, kamu ujian itu, kenapa kamu tak kembali? Allah nak ingatkan kamu tu, kamu kembali. Tapi tak kembali, tak bertaubat, tak berdoa, tak tak beristighfar kepada Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan baca cerita sikit di bawah ni, saya cuma nak buat kesimpulan, 3 kesimpulan. Pertama, kita ni Allah bila kita ampunkan orang, waliyasfahu, kamu ampunkan orang yang berdosa pada kamu, Allah akan ampunkan kamu. Itu makna kita ambil daripada pengajaran Allah Maha Pengampun, kita mudah ampunkan orang, tuan. Kan? Satu. Yang kedua, walaupun Allah ni Maha Pengampun, ada 2 yang tak diampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Syirik. Jaga syirik, jangan campur-campur dengan benda-benda pelik-pelik yang ilmu hitam dan sebagainya, apa yang jadi syirik sebab tak ampun. Satu. Yang kedua, dosa dengan orang, tuan. Dosa dengan orang. Saya tak baca hadisnya, saya ambil seminit je. Saya tak baca hadisnya, tapi maksudnya sebab nak alihkan masa, maknanya kita ni muflis di hari akhirat kerana kita buat pahala tapi kita bawa bersama dosa, syatama haza wa qasafa haza wa akalama haza wa sabakadama haza wa dam haza. Kita mencaci cerci orang, kita buat fitnah ke orang, kita tuduh orang itu ini apa-apa, kan, kita makan harta orang, kita tumpahkan darah, kita pukul orang, kita bawa pahala zakat, pahala puasa, pahala solat, kita bawa semua bagi kat orang yang kita buat zalim tu, letak atas kepala kita, ambil pahala kita. Bila ambil pahala kita, dosa dia tak kepala kita, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita jangan dosa dengan orang juga ampun, tuan. Kan? Kita nak dengan Allah, Allah ampun dengan orang ni. Cara dia, kita minta ampun dengan Allah supaya Allah tanggung dosa kita dengan orang tu. Dan kita buat baiklah, bersedekah untuk dia, apa semua, nak minta dia dah mati, kan? Kalau boleh, kalau masih hidup, minta maaf lah, kan? Tu kena jaga kat tu. Walaupun pengampun, tapi dengan orang, kita kena dapat dengan orang tu. Tapi kita boleh berdoa, tawaf yang ke-7, ya Allah ampunkan dosaku, ada pun dosa aku dengan orang, aku minta Engkau tanggung. Makna Allah akan buka hati orang tu, minta Allah tolonglah supaya orang tu ampunkan kita. Setakat tu, tuan-tuan, sebab kita ikut SOP, berhenti saya isyak, kita duduk, kita tanggung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.